Selamat pagi murid-murid, bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rita. Sila keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 dan buka muka surat 40. Hari ini murid-murid dikehendaki membuat latihan di buku aktiviti muka surat 40. Jawab soalan pemahaman, iaitu aktiviti 3. Tajuk hari ini ialah plastik serai wangi. Mari kita baca dahulu petikan ini supaya murid-murid faham dan dapat menjawab soalan-soalan berikutnya. Mari kita baca bersama. Imran dan ibunya ke pasar raya untuk membeli barangan dapur. Imran, plastik sampah di rumah sudah kehabisan. Tolong ambilnya di atas rak itu, minta Puan Syakina. Baiklah, Ibu, saya ambilkannya, balas Imran. Imran mengambil plastik sampah lalu menyerahkannya kepada Ibu. Kita gunakan plastik sampah ini, Ibu. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Serangga seperti lipas, semut dan tikus tidak suka akan bau ini, Ibu, kata Imran. Oh, kalau begitu, kita tidak perlu membeli racun serangga lagi. Tambahan pula, racun serangga akan mencemarkan alam sekitar, kata Ibu Imran. Wah, rumah kita tidak akan lagi berbau racun serangga, kata Imran. Imran, mari kita baca poster tentang plastik sampah serai wangi ini, ajak Puan Syakina. Mereka membaca maklumat yang terdapat pada poster itu bersama-sama. Baik murid-murid, ini adalah isi kandungan poster yang dibaca oleh Imran dan ibunya. Mari kita lihat apakah yang terdapat dalam poster tersebut. Mengelakkan gangguan serangga. Mengawal pembiakan bakteria. Wangian semula jadi. Menjamin kebersihan alam sekitar. Boleh terurai dan lupus di dalam tanah. Baik, ini adalah keistimewaan plastik serai wangi ya murid-murid. Baiklah, sekarang mari kita lihat muka surat 41. Baik, di muka surat 41 ini, murid-murid dikehendaki menjawab soalan pemahaman. Soalan pemahaman ini boleh diperolehi jawapannya daripada petikan yang telah dibaca sebentar tadi. Faham murid-murid? Baiklah, mari kita baca soalan dan kita coba dapatkan jawapan. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Mengapakah Imran tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya? Tadi, sebentar tadi kita baca bahawa Imran telah mengambil plastik serai wangi. Imran tidak mengambil plastik biasa. Mengapa murid-murid? Kerana plastik biasa adalah tidak mempunyai sebarang keistimewaan. Dan plastik biasa tidak akan reput apabila dibuang ke dalam tanah dan akan mengakibatkan pencemaran. Tetapi plastik serai wangi tadi yang diambil oleh Imran boleh terurai di dalam tanah. Terurai maksudnya boleh reput ya murid-murid. Jadi Imran memilih mengambil plastik serai wangi. Kerana plastik sampah biasa, ia tidak terurai di dalam tanah dan juga boleh mencemarkan alam sekitar ya murid-murid. Tetapi plastik serai wangi tadi boleh diurai ataupun boleh reput di dalam tanah dan juga mempunyai beberapa keistimewaan yang lain. Jadi, mengapakah Imran
tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya? Mengapa murid-murid? Mengapa? Untuk menjawab soalan pemahaman, murid-murid mesti menggunakan semula sebahagian daripada ayat yang terdapat di dalam soalan. Baik, di sini murid-murid boleh menambah di bahagian tengah di antara dua garisan ini, tambah satu garisan lagi supaya jawapan murid-murid dapat ditulis kesemuanya ya. Kerana ruangan ini tidak mencukupi. Jawapan yang akan ditulis ini lebih panjang. Jadi, untuk memastikan jawapan murid-murid dapat ditulis kesemuanya di dalam ruangan yang disediakan, sila ambil pembaris, gariskan di bahagian tengah di antara dua garisan ini supaya ruangan menjawab mencukupi. Buat untuk kesemua soalannya, ruangan jawapan tu tambahkan satu garisan lagi di antara dua garis ini. Faham murid-murid? Semuanya tambahkan supaya jawapan murid-murid dapat ditulis kesemuanya di dalam ruangan. Faham atau tidak murid-murid? Baik, kita kembali ke soalan pertama tadi. Imran tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya kerana apa murid-murid tadi? Cikgu ada beri penerangan? Kerana apa dia murid-murid? Ya, betul. Kerana plastik biasa boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, seperti yang kita baca tadi, plastik serai wangi boleh reput di dalam tanah. Tapi plastik sampah biasa ni tidak akan reput dalam tanah ya murid-murid. Jadi Imran tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya kerana plastik sampah biasa boleh mencemarkan alam sekitar. Baik, kita lihat pula soalan pemahaman yang kedua. Apakah perbezaan plastik serai wangi dengan plastik biasa? Sebentar tadi kita sudah menulis jawapan di soalan pertama mengatakan bahawa plastik sampah jenis biasa tidak boleh terurai di dalam tanah. Manakala plastik serai wangi boleh terurai di dalam tanah. Jadi itu adalah perbezaannya ya murid-murid. Perbezaan plastik serai wangi dengan plastik biasa ialah plastik serai wangi boleh terurai di dalam tanah. Manakala plastik sampah biasa tidak boleh terurai di dalam tanah. Itu adalah perbezaan di antara plastik serai wangi dengan plastik biasa. Baik, sekarang kita lihat pula soalan yang ketiga. Mengapakah Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga? Tadi kita ada membaca petikan bahawa plastik serai wangi ini mengeluarkan sejenis bau kan murid-murid? Tadi kan kita ada baca kan? Masih ingat? Plastik serai wangi ini mengeluarkan bau serai wangi. Dan serangga seperti lipas, semut dan tikus tidak suka akan bau tersebut. Jadi mengapakah Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga murid-murid? Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga kerana plastik serai wangi mengeluarkan bau yang dapat menghalau serangga. Itu dia murid-murid. Tidak perlulah lagi membeli racun serangga, penyembur racun serangga kerana plastik sampah serai wangi tadi mengeluarkan bau serai wangi yang boleh apa dia tadi murid-murid? Menghalau serangga. Jadi ibu dan juga Imran tidak perlu lagi membeli racun serangga. Faham tidak murid-murid? Faham atau tidak? Baik, kita ulang ya jawapannya. Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga kerana
Plastik serai wangi mengeluarkan bau yang boleh menghalau serangga. Cikgu ulang. Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga kerana plastik serai wangi mengeluarkan bau yang boleh menghalau serangga. Faham murid-murid? Baik, kita lihat soalan yang keempat. Mengapakah plastik ini boleh terurai di dalam tanah? Mengapa murid-murid? Mengapa plastik serai wangi boleh terurai di dalam tanah? Mengapa pula plastik biasa tidak boleh terurai di dalam tanah? Apa sebabnya murid-murid? Tadi kita baca plastik serai wangi diperbuat daripada apa murid-murid? Berasaskan apa? Masih ingat? Ya, betul. Plastik serai wangi diperbuat berasaskan apa tadi? Tumbuh-tumbuhan. Betul. Sebab itulah plastik serai wangi ini boleh terurai di dalam tanah. Okey, mari kita lihat apakah yang perlu murid-murid tulis untuk menjawab soalan keempat. Mengapakah plastik ini boleh terurai di dalam tanah? Mengapa? Kita jawab, plastik ini boleh terurai di dalam tanah kerana ia diperbuat berasaskan tumbuh-tumbuhan. Cikgu ulang sekali lagi. Plastik ini boleh terurai di dalam tanah kerana ia diperbuat berasaskan tumbuh-tumbuhan. Baiklah, kita lihat soalan yang kelima dan terakhir. Bagaimanakah penggunaan plastik serai wangi ini dapat menjaga kesihatan? Bagaimana murid-murid? Mengapa plastik serai wangi ini boleh dapat menjaga kesihatan kita? Bagaimana caranya? Tadi kita ada baca keistimewaan-keistimewaan yang boleh kita perolehi daripada plastik serai wangi ini. Masih ingat? Masih ingat murid-murid? Keistimewaannya ialah, kita lihat sekejap. Bahagian ini mengelakkan gangguan serangga, mengawal pembiakan bakteria. Ingat, bakteria adalah penyebab penyakit. Serangga ini pula membawa bakteria. Jika plastik serai wangi tadi menghalau serangga, maka serangga tidak akan datang ke rumah kita. Jadi serangga yang pembawa penyakit ini tidak akan membawa bakteria ke rumah kita. Jadi keadaan rumah kita lebih selamat dan terhindar daripada penyakit. Faham atau tidak murid-murid? Baik, sekarang mari kita coba jawab soalan yang kelima. Baik, kita lihat soalan kelima. Bagaimanakah penggunaan plastik serai wangi ini dapat menjaga kesihatan? Penggunaan plastik serai wangi ini dapat mengelakkan gangguan serangga serta mengawal pembiakan bakteria pembawa penyakit. Masih ingat tadi kita baca di muka surat 40? Kita baca sekali lagi jawapannya. Penggunaan plastik serai wangi ini dapat mengelakkan gangguan serangga dan mengawal pembiakan bakteria pembawa penyakit. Cikgu ulang, penggunaan plastik serai wangi ini dapat mengelakkan gangguan serangga dan mengawal pembiakan bakteria pembawa penyakit. Dapat murid-murid? Baiklah. Ini adalah tugasan murid-murid untuk hari ini. Jangan lupa tulis tarikh di bahagian atas muka surat buku. Kemudian apabila siap, ambil gambar dan hantar ke Google Classroom. Jangan hantar ke telefon cikgu ya, hantar ke
Google Classroom. Baiklah, itu saja untuk hari ini murid-murid. Selamat belajar.